Okey, kita terus nak buka peluang kepada anda untuk terus bersedekah, berinfak dan berwakaf. Jadi saya tak nak buang masa sebab saya terus bersama dengan jurucakap Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam, Ustaz Iqbal Zain di talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Himat? Alhamdulillah. Ustaz, sempena bulan Rejab ni kan, ialah bulan Rejab, bulan yang kita nak ke Syakban lepas tu Ramadan kan. So kita nak train kita untuk terus mengamalkan orang kata satu ibadah-ibadah seperti bersedekah termasuknya. Boleh Ustaz kongsikanlah apa cara-cara yang orang kata macam mana amalan sedekah ni boleh mengundang rezeki balik kat kita ni Ustaz. Terima kasih banyak Adi Heman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Ada sebahagian orang yang beranggapan bahawa bila dia keluarkan harta, bila dia keluarkan sedekah, bila dia keluarkan zakat dan infak, dia rasa duit dia makin sikit. Dia rasa harta dia semakin berkurang. Dia rasa dia boleh jadi papa kedana, dia boleh jadi miskin ataupun dia boleh rasa dia akan jadi muflis kalau dia banyak bersedekah. Ini kerana sifat manusia itu fitrahnya adalah kedekut. Selain itu, tipu daya syaitan yang selalu menggoda orang-orang yang nak berinfak ni supaya dia takut kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT, syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk. Sedang Allah SWT menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan kurnia daripadanya. Dan Allah Ta'ala maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Namun sebenar-benarnya sedekah adalah salah satu cara atau amalan untuk menjemput rezeki agar lebih bertambah rezeki zahir dan batin kita. Dalam sebuah firman Allah SWT yang bermaksud, bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmat kurnianya lagi maha meliputi ilmu pengetahuannya. Maka mengikut perkiraan asas matematik, ikut logik, apabila satu topik itu, maka hasilnya adalah apabila 1 tolak 1 hasilnya kosong. Betul. Bagaimanapun tidak bagi amalan sedekah, kerana perkiraan 1 tolak 1 itu akan jadi 10 sehingga 700 sehingga dilipat gandakan dengan tidak terhitungnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So, macam mana kita nak terus yakinkan bakal-bakal penderma ni supaya bila menderma ni, berinfak ni takkan buat kita miskin pun. Sebenarnya lebih bertambah. Nak beri keyakinan tu. Baik, keyakinan berkait rapat dengan keimanan kita kepada yang gaib. Bersedekah dan berinfak tidak akan sekali-kali menyebabkan harta seseorang itu semakin berkurang, namun ia dapat mengayakan hati kita, membersihkan harta kita, menyucikan hati kita, memanjangkan usia, menolak musibah dan menghindarkan bala bencana serta melancarkan rezeki yang digunakan oleh Allah. Sebab tu, bagi menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan kita hari ini, sedekah adalah jalan penyelesaiannya. Secara logiknya, apabila seseorang berada dalam kekurangan, pasti kita mengharapkan orang lain memberikan sesuatu. Bagaimanapun perkara itu perlu diubah. Kita perlu berusaha untuk bersedekah walaupun dalam keadaan kekurangan. Kita ada sedikit, kita bagi sedikit. Dan meyakini amalan itu menyebabkan kita dapat peroleh kurniaan dan kelebihan daripada Allah SWT. Contohnya, kita jadikan amalan setiap hari pergi ke masjid sebelum atau selesai solat, kita infak pada tabung masjid ataupun tabung surau. Walaupun jumlah atau nilainya sedikit, namun usaha itu dipandang dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran mengenai bersedekah yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan, yakni menginfakkan hartanya pada masa senang dan pada masa susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Dan justru setiap apa yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Kita perlu yakin kepada dan beriman kepada Allah dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memungkiri janjinya. Ustaz, apa amalan sedekah yang boleh memberi rezeki kat kita dan yang boleh berpanjangan, yang jariah untuk kita, dan ialah lebih-lebih lagi bulan Rejab ni, kita nak bagi galakan supaya mereka bersedekah ni bulan Rejab ni. Salah satunya adalah sedekah dan infak kepada mereka yang berjuang dalam membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala.
saya ingin kongsikan tentang Masjid Bukit Bandaraya yang ketika ini sangat-sangat memerlukan bantuan sumbangan bagi membina sebuah masjid. Masjid Bukit Bandaraya ini bakal dibina di atas tanah seluas 3 ekar di Seksyen U11 Jalan Gunung Nuang, Bukit Bandaraya Shah Alam. Dengan pembangunan pesat di kawasan sekitar dan kepadatan penduduk yang semakin bertambah, menjadikan surau-surau serta masjid-masjid yang sedia ada tidak dapat lagi menampung keperluan jemaah. Sehubungan dengan itu, pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ini dilihat menjadi sebuah keutamaan untuk memakmurkan lagi syiar Islam serta untuk kemudahan penduduk setempat. Alhamdulillah, kertas cadangan untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya telah pun diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Alhamdulillah. Ustaz, berapa anggaran dana yang diperlukan Ustaz? Dan gambaran dia bila masjid tu siap nanti macam mana? Komplit dengan fasilitinya dan sebagainya? Baik, pembinaan Masjid Bukit Bandaraya akan menelan belanja sebanyak 16 juta ringgit. Alhamdulillah, setakat ini kita berjaya mengumpul sebanyak RM250,000 sejak jawatan kuasa ditubuhkan pada 2020. Dan pada buat masa sekarang, dana masjid bergantung kepada sumbangan ahli karya sahaja kerana promosi baru bermula setelah mendapat kelulusan daripada JAIS. Apabila siap kelak, masjid ini akan terisi dengan kemudahan-kemudahan seperti bangunan masjid 2 tingkat, ruang solat, pejabat pengurusan, bilik seminar, bilik nikah, dewan, ruang wudu, kios, homestay, rumah imam dan sebagainya. Ya. InsyaAllah akan jadi satu orang kata kompleks yang lengkap dengan bila siap nanti insyaAllah. Ustaz, war-warkan kepada penonton bagaimana untuk menyalurkan dana kepada projek ini. Saya ingin ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada anda di luar sana yang berminat untuk menyumbang. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala dan rezeki yang berlimpah ruah dan berlipat ganda insya-Allah. Amin. Kami telah menyediakan beberapa platform bagi anda yang berminat untuk berinfak. Yang pertama ialah infak secara umum, iaitu pada bila-bila masa anda berhajat, iaitu dengan transfer terus ke dalam akaun kami, iaitu seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang, ataupun anda boleh menyumbang secara online dengan melayari laman web kami, iaitu www.infakmasjidbukitbandaraya.com. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan terima sedekah kita agar ia menjadi peningkatan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. InsyaAllah itu yang kita nak dengar tu. Ustaz, sedikit harapan kepada penonton dan kepada pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ini. InsyaAllah, silakan. Mudah-mudahan pada bulan Rejab yang mulia ini kita dah nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita membina rumah Allah Subhanahu Taala di sini. Mudah-mudahan Allah Taala siapkan mahligai kita di dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Kita tanam aset kita di dalam syurga Allah dengan kita membina dan membantu rumah Allah di atas muka bumi ini. Seseorang yang membantu Allah, Allah bantu dia. Siapa yang bantu agama Allah, dia berada dalam pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu doa kita semua juga. Okey. Terima kasih banyak Ustaz Iqbal atas perkongsian. Ustaz Iqbal Zain, jurucakap Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Harap anda semua sudilah untuk melapangkan rezeki anda untuk menyumbang bagi projek di Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Itu dia. Baik, para penonton. Assalamualaikum, nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana.